Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang rakyat Malaysia yang bekerja dengan syarikat Singapura. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang satu perkara yang luar biasa berlaku kepada seorang gadis di negara India. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Nazri untuk memudahkan cerita. Nazri adalah orang Kuala Lumpur. Dia memang asal daripada Kuala Lumpur dan menetap di Kuala Lumpur. Dia dah berkahwin, dah ada isteri, dah ada 2 orang anak. Nazri bekerja di sebuah syarikat Singapura yang buka cawangan di Kuala Lumpur. Ibu pejabat syarikat tu pula terletak di Tampines, Singapura. Nazri bekerja di syarikat tu dah lama, sejak tahun 2010. Biasanya kalau ada meeting besar, meeting di ibu pejabat di Tampines, Singapura tu, Nazri lah yang akan bertindak sebagai wakil daripada cawangan Kuala Lumpur. Perkara ni berlaku pada tahun 2013. Maknanya masa kejadian ni berlaku, Nazri dah bekerja selama 3 tahun di syarikat tu. Dan dah 3 tahun, Nazri mewakili syarikat yang cawangan di Malaysia ni pergi ke Singapura. Setiap kali Nazri pergi ke Singapura, ada urusan kerja, Nazri akan menginap di staff house yang terletak di Bedok. Pada awal tahun 2013, syarikat ni dia dah berubah headquarter dia. Ibu pejabat dia dah berubah lokasi. Daripada Tampines dah berubah ke Boon Lay. Bila ibu pejabat dah berubah lokasi, staff house pun sama, berubah lokasi juga. Daripada Bedok dah berpindah ke satu tower, satu menara yang dikenali sebagai Sherwood Tower, bersebelahan dengan Bukit Timah Plaza. Syarikat tu tukar staff house sebab jarak antara staff house lama dengan HQ baru ni jauh, lebih kurang 30 km. Nazri yang bertindak sebagai wakil cawangan Malaysia diminta untuk menghadiri satu majlis pelancaran di Boon Lay, Singapura. Dipendekkan cerita, Nazri pun belilah tiket flight yang bertarikh 16 hari bulan Mac tahun 2013. Flight tu akan berlepas pada jam 8 malam. Ada sebab lah kenapa Nazri beli tiket flight malam tu. Sebab pada waktu siang harinya, Nazri perlu uruskan urusan dekat rumah dulu. Macam yang saya maklumkan tadilah, Nazri dah kahwin, dah ada 2 orang anak. Kebetulan pula pada masa tu, isteri dia pun ada kerja juga, kerja dekat luar. Jadi Nazri perlu ambil mak dia dan juga adik perempuan dia, minta tolong supaya jagakan anak dia 2 orang ni selama 4 hari di Kuala Lumpur. Selain daripada tu, Nazri kena pastikan semua benda cukup lah dekat rumah. Maklumlah, nak tinggalkan selama 4 hari. Bila dah selesai semua urusan dekat rumah, Nazri pun berlepas lah daripada KLIA pada jam 8 malam. Nazri tiba di lapangan terbang Changi pada jam 9 suku malam. Bila dah sampai tu, Nazri pun tunggulah beg dia. Dah dapat beg semua, dia pun naik teksi terus menuju ke arah Sherwood Tower. Sampai aja dekat menara tu, dekat Sherwood Tower, memang dah ada orang menunggu, orang daripada HQ. Dia bagilah semua dekat Nazri. Dia bagi kad untuk akses staff house di menara tu. Lepas tu dia bagi SIM card. Selain daripada tu, dia juga ada bagi satu pas. Pas untuk naik MRT dan juga naik bas. Lepas dia dah bagi semua tu, dia pun bagi tahulah dekat mana staff house tu, kena naik tingkat berapa apa semua. Nazri pun masuklah dekat kawasan tower tu dan terus naik ke atas. Staff house terletak di tingkat 7. Nazri pun naiklah lift, tekan tingkat 7 dan terus naik. Bila dah sampai dekat tingkat 7, Nazri pun keluar daripada lift. Nazri dah tak ingat nombor berapa rumah tu. Tapi Nazri bagi tahu, rumah tu tingkat 7, 2 pintu daripada lift. Maknanya rumah tu dekatlah dengan lift. Nazri difahamkan, pada malam tu dia akan menginap dekat situ seorang diri. Kata Nazri, staff house baru ni sangat cantik. Ruang dalaman dia luas dan fully furnished. Maknanya semua perabot dah lengkap lah dekat dalam tu. Tapi kejadian seram yang bakal Nazri alami ni bukan berpunca daripada staff house tu, berpunca daripada lain. Lepas Nazri dah letak beg dia dalam bilik, Nazri pun pergi ke bilik mandi. Dia bersihkan badan, dia mandi. Dah selesai mandi, perut pula lapar. Dan Nazri terlupa. Dia tak ingat nak beli rokok tadi. Masa tu Nazri mula terfikir,
Dia tak biasa dekat kawasan tu. Kalau di kawasan Bedok ataupun di kawasan Tampines, dia tahu dekat mana kedai makan, dekat mana kedai nak beli rokok. Tapi di kawasan Sherwood Tower tu, di kawasan berhampiran bersebelahan dengan Bukit Timah ni, memang dia tak biasa. Dia tak tahu dekat mana kedai makan, dekat mana 7E, dekat mana tempat nak beli rokok, dia tak tahu. Jadi Nazri pun telefon lah salah seorang kawan sekerja dia yang bertugas di HQ. Dia tanyalah, kalau berhampiran dengan tower ni, dekat mana ada kedai makan dan dekat mana nak cari rokok. Kawan Azri pun bagi tahu, dekat kawasan tu memang ada satu kedai makan yang dekat. Kedai makan yang dimaksudkan oleh kawan Nazri ni adalah di Bukit Timah Food Center. Tapi masalahnya, kawan Nazri cakap dia tak pasti sama ada makanan dekat situ halal ataupun tak. Lepas tu kawan Nazri cakap, kalau nak yang betul halal, pergi dekat kawasan Beauty World Plaza. Katanya dekat situ ada satu kedai makan India Muslim. Kedai mamak lah agaknya. Kawan Azri siap bagi instruction lagi macam mana nak menuju ke arah kedai mamak tu. Kawan Azri cakap jarak antara kedai tu dengan tower tu, dengan Sherwood Tower tu, lebih kurang 1 km. Tak jauh mana lah, boleh berjalan kaki aja. Lebih kurang pukul 11.45 malam, Nazri pun turun daripada tower tu. Mulalah berjalan kaki nak menuju ke arah kedai mamak tu. Nazri berjalan menggunakan jalan shortcut yang kawan dia bagi tahu tadi. Katanya Azri, kalau nak lalu dekat shortcut tu, perlu lalu satu anak bukit. Dekat bawah satu anak bukit. Lepas tu jumpa satu flyover. Lepas dah lalu dekat bawah flyover tu, barulah jumpa satu taman. Bila dah lalu dekat taman tu, barulah akan keluar dekat satu stesen minyak. Stesen minyak Shell Bukit Timah. Dekat Shell tu lah Nazri beli rokok. Dah siap beli rokok, Nazri pun jalan terus. Jumpalah kedai mamak yang kawan dia cakap tadi. Betul lah kawan dia cakap, memang tak jauh. Nazri pun order lah makanan dia. Makanan dah sampai, dia makan. Bila dah selesai makan, dah kenyang, Nazri berehat dulu dekat situ. Tak tahulah lama mana Nazri menunggu makanan dia sampai, lama mana dia makan dan lama mana dia berehat. Tapi bila dia tengok jam, sedar-sedar dah pukul 2 pagi. Bila Nazri nampak jam di tangan dia dah menunjukkan pukul 2 pagi, Nazri pun cepat-cepat bangun meninggalkan kedai mamak tu. Sebab keesokan paginya, pada jam 8.30 pagi, dia perlu berada di Boon Lay, di Ibu Pejabat Baru. Nazri pun mula berjalan. Lalu jalan tadilah, jalan shortcut tu. Mula-mula Nazri lalu dekat Shell. Okey lagi. Lepas tu jumpa taman. Dekat taman ni lah, Nazri ternampak dekat depan Nazri, lebih kurang jarak 20 meter, ada seorang perempuan sedang berjalan. Perempuan tu memakai baju yang berwarna putih. Perempuan tu berjalan perlahan, dalam keadaan kepala menunduk ke bawah. Nazri tak fikir apa-apa yang bukan-bukan lah pada masa tu. Cuma, yang Nazri fikir pada masa tu, berani betul perempuan ni berjalan seorang diri dekat kawasan taman tu. Sebab masa tu dah lewat, pukul 2 pagi. Dan di kawasan tu memang tak ada orang. Nazri pun terus berjalan, berjalan dekat belakang perempuan tu. Sedang berjalan tu, tiba-tiba Nazri rasa nak isap rokok. Nazri pun keluarkan kotak rokok dia, ambil sebatang, lepas tu dinyalakan lighter dia. Nazri buat semua benda ni tak lama pun, tak sampai 10 saat pun. Keluarkan kotak rokok, ambil rokok sebatang, lepas tu nyalakan lighter, tak sampai 10 saat. Masa tu Nazri memang tak fokus dekat depan. Bila rokok tu dah menyala, Nazri pun fokus balik dekat depan. Bila Nazri pandang dekat depan, tengok-tengok perempuan tadi dah hilang. Nazri dah mula pelik. Macam mana perempuan tadi, perempuan yang berbaju putih tu, boleh hilang dengan cepat. Sedangkan jarak dia dengan perempuan tu tak jauh. Nazri mula rasa tak sedap hati. Nazri teruskan perjalanan. Tak apalah. Mungkin perempuan tadi tu dia berjalan laju. Sampai Nazri tak perasan perempuan tu dah pergi daripada situ. Tak lama lepas tu Nazri pun sampailah dekat bawah flyover. Bila dah sampai dekat situ, Nazri rasa macam ada orang ikut belakang dia. Macam ada orang berjalan dekat belakang dia. Nazri dah mula rasa takut. Dia tak berani nak pandang dekat belakang. Nazri rasa takut sebab daripada taman tadi, dia perlu lalu dekat satu anak bukit. Dia perlu turun bukit tu, barulah sampai dekat bawah flyover. Masa dia turun bukit tu, memang tak ada siapa-siapa dekat kawasan tu. Jadi macam mana tiba-tiba boleh ada orang ikut belakang dia? Disebabkan Nazri dah mula rasa takut, Nazri pun mula berjalan dengan laju. Tak lama lepas tu Nazri pun sampailah dekat pagar depan Sherwood Tower. Dekat situ ada semualah. Ada pondok pengawal, ada pengawal. Masa Nazri nak masuk tu, tiba-tiba pengawal tu tegur. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Pengawal tu cakap dekat Nazri, "Maaf cik, bagi siapa-siapa yang tak ada access key, perlu tulis dalam buku rekod ni untuk masuk ke dalam." Bila Nazri dengar pengawal tu cakap macam tu, dia pun keluarkan access key dia, ditunjuk dekat pengawal tu. Lepas tu pengawal tu cakap,
Okey, saya tahu Cik memang ada access key. Yang saya maksudkan adalah teman wanita Encik. Bila Nazri dengar Pak Cik Guard tu cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Nazri pun cakap, Encik ni, janganlah bergurau macam tu. Lepas Nazri cakap macam tu, pengawal tu pun nampak confused. Dia menggaru kepala sambil memandang ke arah sekeliling, seolah-olah mencari-cari sesuatu. Perasaan Nazri pada masa tu jangan cakap lah. Nazri dah memang ketakutan sebenarnya pada masa tu. Tapi nak buat macam mana? Dia tetap kena naik dekat atas, tetap kena tidur. Nazri pun naik lift, tekan butang tingkat 7 dan mula naik ke atas. Bila Nazri dah masuk dalam staff house tu, Nazri terus kunci pintu. Lepas tu dia masuk dalam bilik, kunci pula pintu bilik. Nazri memang ketakutan pada masa tu. Tapi dalam masa yang sama, Nazri rasa letih dan mengantuk. Tak lama lepas tu, Nazri pun tertidur. Tak pastilah lama mana Nazri tidur. Tiba-tiba, tidur Nazri terganggu. Nazri terdengar ada bunyi loceng. Ada orang tekan loceng daripada luar rumah. Berkali-kali bunyi itu. Tapi Nazri tak endahkan. Dia biarkan saja. Sebab Nazri fikir masa tu memang dah cukup lewat. Nazri cuba sambung tidur. Tapi tak lama lepas tu, Nazri terdengar pula satu lagi bunyi. Ada bunyi orang tarik kerusi dekat ruang tamu. Memang cukup bising. Nazri sebenarnya memang daripada tadi dia dah tahu ada something yang ikut dia daripada taman tadi. Lama jugalah gangguan tu. Bunyi orang tarik kerusi, bunyi orang tekan loceng. Tapi akhirnya bunyi tu hilang macam tu je. Nazri pun sambung tidur. Dalam keadaan yang berselimut tu, Nazri tiba-tiba terasa jari kaki dia ditarik oleh seseorang. Ada orang tarik ibu jari dia. Nazri memang tersentaklah pada masa tu. Bila Nazri buka aja mata, benda pertama yang Nazri nampak adalah perempuan tadi. Perempuan yang memakai baju putih yang berjalan dekat taman tadi. Sekarang ni sedang tercegat berdiri di hujung katil dia. Perempuan tu berdiri sambil memandang tajam ke arah Nazri. Nazri mengucap panjang pada masa tu. Tapi penampakan tu tak lama. Sekelip mata aja benda tu hilang. Nazri mula menggigil. Menggigil sebab takut dicampur dengan sejuk dalam bilik tu. Mulut Nazri mula terkumat kamit, membaca segala surah yang dia tahu. Bila Nazri tengok jam, rupanya dah pukul 4.30 pagi. Nazri pun cuba sambung tidur. Walaupun agak susah dan mengambil masa yang lama, tapi akhirnya Nazri berjaya. Akhirnya dia tertidur. Keesokan harinya, Nazri pun telefonlah salah seorang kawan dia yang tinggal dekat kampung di utara Malaysia. Kawan Nazri ni, dia ada ilmu lah. Dia tahu pasal benda-benda paranormal ni dan boleh mengubat orang. Nazri ceritalah apa yang berlaku dekat dia semalam. Kawan Nazri pun cakap, rumah staff house tu tak ada apa-apa. Cuma masa dekat taman tu, kemungkinan Nazri ada terlangkah ataupun terlanggar tempat benda tu. Sebab itulah benda tu marah dan ikut Nazri balik ke rumah staff tu. Lepas tu Nazri pun tanyalah apa benda yang dia kena buat. Kawan Nazri pun bagi tahulah macam mana nak ikhtiarkan. Katanya kawan Azri perlu sediakan satu bekas air. Lepas tu dia kena baca selawat dan juga baca ruqyah dekat air tu. Bila Nazri dah selesai baca, Nazri perlu ambil air tu dan dia perlu renjis di setiap ruang dalam rumah tu. Nazri pun buatlah macam mana yang kawan dia cakap. Lepas dah buat semua tu, Alhamdulillah, dah tak ada lagi sebarang gangguan dalam rumah tu. Tapi semenjak Nazri mengalami perkara tu, setiap kali Nazri pergi ke Singapura, ada urusan kerja, menginap di tower tu, dia tak akan pergi beli rokok ataupun makan, keluar makan pada waktu malam. Nazri akan pastikan dia keluar pada waktu siang, beli rokok tu siap-siap, bungkus makanan siap-siap, barulah dia balik semula ke tower tu. Sebab Nazri dah trauma dengan kejadian yang berlaku pada hari tu. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak bercerita tentang satu perkara yang luar biasa berlaku kepada seorang gadis di negara India. Nama gadis tu adalah Sheria Sidanagoda. Semasa perkara ni berlaku, Sheria berusia 18 tahun dan dia juga merupakan seorang pelajar kejuruteraan kimia di Manipal Institute of Technology di India. Sheria merupakan anak tunggal dalam keluarga yang agak berada lah. Ayah Sheria bekerja sebagai pengurus kanan di sebuah syarikat pemotoran di India. Satu hari, ketika Sheria menaiki bas untuk balik ke kolej dia, Sheria terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang sangat teruk. Akibat daripada kemalangan tu, kedua-dua belah tangan Sheria daripada siku sampailah ke hujung jari telah hancur. Bila dah berlaku kemalangan tu, orang ramai pun telefonlah ambulan. Tapi malangnya,
bantuan tiba terlalu lewat. Bila ambulans dah sampai, Syariah pun dibawalah ke hospital. Tapi bila sampai dekat hospital tu, doktor cakap kedua-dua belah tangan Syariah yang hancur ni tak dapat diselamatkan lagi, sebab sampai terlalu lewat. Jadi kesudahannya, kedua-dua belah tangan Syariah ni terpaksa dipotong. Bila dah mengalami perkara macam tu, Syariah dan juga keluarga dia rasa sedih lah. Rasa sedih, rasa down. Sebab dia orang terpaksa hadap satu lagi cabaran. Cabarannya adalah untuk mencari penderma organ yang sesuai. Dalam kes Syariah ni, organ yang dimaksudkan tu adalah kedua-dua belah tangan. Memang sangat-sangat sukar untuk dapat. Tapi, dengan tak disangka-sangka, ada satu keluarga ni sudi nak membantu Syariah. Keluarga tu ada seorang anak lelaki yang berusia 20 tahun. Anak lelaki keluarga tu bernama Sachin. Sachin ni dah terlibat dalam satu kemalangan motosikal yang sangat teruk. Sehingga otak dia mati. Bila otak Sachin dah mati, tubuh Sachin memang tak boleh nak berfungsi sendiri. Sachin cuma boleh hidup dengan adanya alat bantuan pernafasan. Disebabkan itulah mak ayah Sachin buat keputusan untuk dermakan kedua-dua belah tangan Sachin ni kepada keluarga Syariah, kepada Syariah lah. Tapi macam yang saya cakap tadilah, Sachin ni adalah lelaki, Syariah pula perempuan. Kalau nak diikutkan, memang tak sesuai lah rupa dia tu, rupa tangan tu. Sachin ni tubuh dia agak besar, jadi tangan dia pun besar. Kulit dia agak gelap dan juga berbulu, banyak bulu dekat tangan dia. Tapi disebabkan keluarga Syariah ni dah terdesak, dan Syariah sendiri pun tak kisah tangan mana-mana pun, asalkan dapat tangan. Diorang pun terimalah pemberian tangan tu. Dipendekkan cerita, hospital pun mulalah buat pembedahan tu. Pembedahan nak sambung tangan Sachin ni, kedua-dua belah tangan Sachin ni, sambung dekat bahagian tangan Syariah yang kudung tu. Pembedahan tu mengambil masa 13 jam. Melibatkan 20 orang pakar bedah dan 16 orang pakar bius. Ketua kepada semua pakar tu, ketua kepada operasi pembedahan tu bernama Dr. Subramania. Dr. Subramania sendiri mengaku yang operasi pembedahan tu sangat sukar. Kata Dr. Subramania, diorang terpaksa mengenal pasti dengan tepat semasa nak sambungkan saraf, otot, tendon dan juga arteri semasa nak menyambungkan tangan tu. Katanya lagi, untuk menyambung tangan tu, diorang terpaksa sambung bahagian tulang dulu. Lepas tu barulah diorang boleh sambung tendon, saluran darah dan juga kulit secara bersamaan. Memang satu operasi pembedahan yang sangat sukar. Walaupun pembedahan tu sukar, tapi akhirnya diorang berjaya. Berjayalah sambungkan kedua-dua belah tangan Sachin ni kepada tangan Syariah, tangan kudung Syariah. Bila pembedahan tu dah berjaya, dah habis fasa pembedahan, Syariah perlu lalu fasa pemulihan pula. Untuk pastikan kedua-dua belah tangan yang diterima tu berfungsi dengan baik. Dalam fasa pemulihan tu, Syariah perlu menjalani sesi fisioterapi selama setahun. Masa ni lah perkara luar biasa mula berlaku. Macam yang kita tahulah, tangan yang Syariah dapat ni adalah tangan lelaki. Jadi kedua-dua tangan tu saiznya agak besar, besar, gelap dan berbulu. Tapi yang luar biasanya, lama kelamaan saiz tangan tu makin mengecil, makin lama makin kecil, sampailah tangan tu berubah menjadi saiz tangan Syariah yang asal. Macam tu juga dengan warna. Warna kulit yang asalnya gelap, lama kelamaan mula menjadi cerah. Sampailah sama dengan warna kulit Syariah. Perkara yang sama berlaku kepada bulu. Bulu-bulu yang ada dekat tangan yang diterima tu. Tangan yang asalnya ada banyak bulu tu, makin lama makin sikit. Bilangan bulu tu makin lama makin sikit. Akhirnya kedua-dua belah tangan tu bertukar menjadi tangan perempuan. Bila perkara luar biasa macam tu berlaku, ramailah pakar datang tengok. Antaranya adalah seorang pakar kulit, pakar dermatologi yang bernama Dr. Shehla. Dr. Shehla Agarwal. Bila sebut pakar kulit ni, memang dah confirm lah. Dia akan fokus pada sudut kulit. Dr. Shehla berpendapat, perubahan warna kulit tangan yang diterima oleh Syariah tu berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya adalah sebab hormon. Satu lagi faktor adalah mungkin Sachin tu dia bukannya gelap, cuma dia selalu berada di luar. Jadi banyak terkena sinaran matahari. Sebab itulah kulit dia gelap. Jadi bila tangan Sachin tu dah disambung kepada Syariah, semuanya berubah. Syariah banyak berada di tempat tertutup. Jadi secara automatik tak terdedah kepada matahari. Sebab itulah warna kulit tangan tu berubah menjadi cerah. Perkara yang berlaku kepada Syariah ni dianggap sebagai perkara yang luar biasa. Jadi ramailah wartawan yang datang temu bual Syariah. Dalam sesi temu bual tu, Syariah kata pembedahan pemindahan tangan tu sangat bermakna dalam hidup dia. Dan dia berasa lega sebab kecacatan yang dia alami bersifat sementara.
Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.